Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Roslim. Dan saya Hafizah Zaman dalam Awani Pagi 8.30 ini. Ya, jadi seperti biasalah 8.30 pagi ni kita nak bawakan diskusi dan juga perbincangan yang amat menarik sekali. Dan pada kali ini kita nak membawakan satu perbincangan mengenai seni mempertahankan diri yang cukup terkenal di bumi Nusantara ini, Fizi. Iaitu silat. Yang mana kita tahu sekarang ini di Malaysia sedang berlaku fenomena disebabkan oleh sebuah filem yang diangkat nama tokoh pahlawan ini adalah Mat Kilau. Yeah. Yang kita tahu sejarah kepelawanan Mat Kilau ini mempertahankan negara daripada keringat darah, titisan darah, kemudian air mata, keringatnya sehinggalah ke hari tuanya, bagaimana beliau mempertahankan negara kita ini. Dan disebabkan oleh filem itulah sekarang ini gelanggang-gelanggang silat di Malaysia penuh sebab ibu bapa menghantar anak-anak mereka untuk mempelajari silat ataupun seni mempertahankan diri yang cukup kita sebati dengan masyarakat Melayu ni. Ya, ini satu perkembangan yang amat menarik sekali kerana kita nakkan seni mempertahankan diri silat ini terus diwarisi untuk generasi yang akan datang. Jadi inilah perbincangan kita bawakan kepada anda semua bagaimana sebenarnya peranan silat ini dalam membentuk masyarakat kita pada masa ini. Ini discussion kita pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita saksikan. Dan seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kami bawakan dua orang tetamu yang mereka juga merupakan guru latih dari Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia ataupun dikenali sebagai PSSGM. Dan di tepi saya adalah Rizal bin Hussein, merupakan guru latih kanan PSSGM dan juga merupakan ketua pengarah kejohanan yang kita akan bercakap sebentar nanti. Dan juga di sebelah Encik Rizal merupakan Khairul Isham bin Mar yang juga merupakan guru latih kanan PSSGM bersama dengan kami. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kita untuk kita membincangkan mengenai seni mempertahankan diri silat ini, Hafiz. Ya, betul tu. Dan untuk soalan yang pertama, kita nak ulas sikitlah, cerita sikit sejarah persilatan dan sebagainya kan. Untuk yang saya faham lah, silat ni ada pelbagai jenis. Silat lincah, gayung, cekak dan sebagainya. Gayung pun ada pelbagai jenis gayung tu sendiri kan. Jadi boleh cerita macam mana sebenarnya silat ini berkembang daripada satu generasi ke generasi dan difahamkan dah ratusan tahun dah silat yang ada dan sebagainya. Baiklah, kita ni selari dengan sejarah lama. Pada kurun sebelum Masih 8 Masih dulu, di semenanjung Tanah Melayu ni satu bangsa wujudnya kita beri nama bangsa Naga. Bangsa Naga ni adalah bangsa Melayu. Sebelum 8 Masih lagi. So kita punya silat dia ada asimilasi di seluruh Nusantara. Itu yang dia berpecah di berbagai kawasan-kawasan dan silat tu berkembang dengan kendiri kawasan tu sendiri. So kita di Tanah Melayu ni kan silat gayung kita ni dah lama, sejak daripada zaman kemerdekaan dulu. Sebelum kemerdekaan sebenarnya dia kita bawa daripada anak-anak Bugis merantau ke Tanah Melayu dan mereka mengembangkan silat. Masa tu tak ada silat gayung. Silat gayung ni diasaskan oleh almarhum Datuk Medan Rahman Uda Hashim. Almarhum ni mengembangkan silat gayung ni bermula di Pulau Sudong, Singapura sebelum kemerdekaan dan dikembangkan di Tanah Melayu dan didaftarkan sebagai pertubuhan pertama berdaftar di Malaysia pada 1962. Sebelum tu tak ada lagi kelanggang silat yang berdaftar secara rasmi. Kita yang pertama, alhamdulillah. Jadi nak bercakap mengenai silat pada masa kini, bagaimana agaknya masyarakat kini adaptasi kepada seni mempertahankan diri, bagaimana mereka mempraktikkannya, Encik Khairul? Okey, konteks silat pada masa kini kita lihat lebih kepada untuk mengekalkan kesihatan badan, kecergasan badan, kecerdasan akal dan juga membentuk jati diri yang mana boleh memberi keyakinan kepada anak-anak muda pada masa kini untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Kita tahu dalam latihan-latihan yang kita laksanakan sentiasa ada disiplin, ada ketegasan, ada kekerasan, malah ada juga kelembutan. Jadi perkara ini amat penting untuk anak-anak remaja pada zaman sekarang yang sentiasa terdedah dengan berbagai ancaman-ancaman sosial yang negatif. Jadi dengan adanya silat ini dapat membantu mereka untuk terus menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih positif serta lebih cergas.
Dan silat juga sebenarnya mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa silat harus dijadikan sebagai gaya hidup masa Betul, kini. masa kini. Jadi mungkin apa maksud di sebalik tersurat dan juga tersirat PM tu? Ya. Secara tersuratnya kita boleh lihat menjadikan silat sebagai gaya hidup masa kini merupakan satu perkara yang penting untuk anak-anak muda kita pada masa sekarang inilah, kerana kita tahu berbagai-bagai ancaman dari sudut negatifnya terhadap anak-anak muda kita, dari segi media sosialnya, daripada pengaruh rakan sebayanya, dan juga mungkin sedikit masalah-masalah yang dialami oleh sesebuah institusi kekeluargaan. Jadi dengan adanya kita jadikan silat itu sebagai satu pakaian kepada anak-anak muda kita pada masa kini, mereka ni akan ada sedikit terlindung dengan didikan-didikan yang lebih formal melalui silat. Secara Bentukan karakter. ya, karakteristik, personality itu yang kita nak terbentuk dalam anak-anak muda kita melalui silat. Itu kita dah dengar bagaimana sebenarnya peranan silat ni dalam membentuk sebuah masyarakat itu. Kalau kita bercakap mengenai membentuk sebuah masyarakat itu, mungkin dapat diceritakan apa agaknya latihan-latihan yang diberikan pada mereka. Apa praktik yang perlu mereka mempraktikkan supaya dapat membentuk sebuah masyarakat itu ataupun berjaya membentuk sebuah masyarakat yang lebih baik itu. Pertama, bila anak-anak kita belajar silat, kita akan ajar dulu pertama adat. Keduanya agamanya kedua. Dua perkara ini tak boleh lari daripada untuk membentukkan orang itu daripada dia tersasar dari landasan sepatutnya. Pembangunan karakter kita bentuk melalui karakter adat tu. Pertama, anak-anak murid kita belajar adat. Masuk gelanggang bagaimana, memulurkan kaki kanan, ambil wudu, dan mereka mesti bersih sebelum belajar silat tu, dan mereka perlu akur dan taat kepada guru mereka yang mengajar mereka langkah yang pertama. Kedua, bila budak-budak ni, anak-anak silat ni kita bentuk karakter di gelanggang, karakter tu akan bawa di luar. Jadi mereka akan mempengaruhi orang keliling, khususnya di peringkat keluarga mereka. Adik-beradik, mak bapak, mereka ni rasa anak aku belajar silat, dia rasa lebih disiplin, senang diarahkan, senang dibentuk. Itu yang kita nak sebab mereka lebih terbuka. Ibarat cawan tu kita kosongkan, masuk air yang bersih. Dan mereka begitulah. Dengan didikan mereka yang baik, disiplin adat agama tu akan menyelaraskan mereka ke keadaan yang lebih baik, dan seterusnya akan melahirkan identiti anak bangsa yang berwawasan dan berdisiplin. Dan satu perkara adalah kita ni di Malaysia hidup dengan kepelbagaian kaum, perpaduan yang kita bentuk sejak daripada 65 tahun yang lalu, kita semaikan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya mungkin ada silat ini kita tidak terhadkan kepada masyarakat Melayu dan membuka gelanggang itu untuk penyertaan kaum-kaum lain yang berminat dan sebagainya. Bagaimana inisiatif-inisiatif seperti itu boleh kita gerakkan supaya kita budaya dan adat itu apabila lebih dikenali oleh masyarakat kaum yang lain, mungkin mereka lebih suka, dapatlah kita hidup dengan harmoni dan sebagainya, dan mereka tidak memandang bahawa sesuatu budaya itu hanya untuk khusus kepada kaum-kaum tertentu saja. Baiklah, sejajar dengan aspirasi PSSGM, kita nak kembangkan silat ni seluruh dunia, kepada semua kontinental benua yang ada di dunia ni. Dan dalam aspeknya, sebab kita silat dah berkembang dari 36 negara di Eropah, di Asia semua ni. Dan kita ni ada aspek-aspek bela diri tu, kita memang tidak perlu mereka pun beragama Islam, tidak perlu mereka kena hidup sebagai seorang Muslim, sebab kita nak kembangkan silat ni. So mereka hanya perlu datang gelanggang keadaan bersih, dan mereka ni kita ajar fizikal yang sama dengan bela lain. Cuma isu dia sekarang ni, bagaimana kita nak menguatkan identiti bangsa tu pada mereka. Sebab silat ni dah nombor satu di Belanda, negara Eropah. Jadi silat ni dah diterima oleh peringkat-peringkat di Eropah sana. So kenapa isu dia boleh berkembang dengan baik di sana? Isu dia, silat ni dia universal dan relevan. Sebab pelajaran silat tu kita tak jumutkan sangat. Kita sekarang kembangkan ikut pada tempat tu, dia boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni. Kita fleksibel pada masa. InsyaAllah. Jadi kita mengadaptasilah kepada sesuatu keadaan dan juga kepada sesuatu tempat itu. Pasti bercakap mengenai adaptasi ini, kalau kita lihat sebelum ini, ikut pengetahuan kami lah, kami ni mungkin tidak mempunyai maklumat yang banyak mengenai silat. Cuma kalau kita sebagai masyarakat, kita tahu kalau silat-silat yang daripada nenek moyang kita dulu, mungkin mereka ni perlu menjalani latihan yang agak sukar jugalah, perlu bertapa dan sebagainya. Jadi bagaimana mengadaptasi kepada zaman sekarang? Mungkin ada perubahan-perubahan yang telah pun dilakukan berbanding
berbanding dengan zaman silat yang pada dahulu? Ni soalan kontroversi sikit kata kan. Betul ke kata belajar silat kena bertapa, ada ilmu tertentu yang perlu didapat. Yang kita minta tuan punya badan jawab. Terima kasih. Dia sebenarnya kita tahu, kita semua tahu pada zaman dahulu memang adanya perkara-perkara seperti ini berlaku. Namun pada masa kini kita telah maju ke depan. Kita ada institusi yang menawarkan pengajian sains sukan yang boleh diadaptasikan dengan latihan-latihan silat yang sedia ada. Jadi fokus silat kita pada masa kini adalah untuk membentuk jati diri, membentuk silaturahim dan membentuk seorang juara untuk negara kita. Jadi mereka-mereka ini diberi latihan-latihan khusus yang lebih kepada kecergasan fizikal dan juga kecerdasan akal. Jadi perkara-perkara dahulu pada masa kini tidak ada. Ditambah lagi kita punya majlis-majlis agama negeri sentiasa memantau, membuat pemantauan, membuat semak imbang kepada latihan-latihan yang dilaksanakan, acara-acara yang dilaksanakan. Jadi kesemuanya sentiasa dipantau. Jadi kita pada masa kini lebih fokus kepada perkara-perkara yang lebih maju dan lebih advance. Itu sebab Majusukan Negara sendiri pun ada menyediakan CJ sains sukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. So sains sukan itu diaplikasikan di dalam silat pada masa kini. Jadi dapatlah anak-anak muda kita ni lebih kepada membentuk jati diri mereka menjadi lebih baik lagi dengan kaedah-kaedah moden. Ya, sangat jawapan dia itu sedikit sebanyak telah pun memberi pencerahan kepada kita semua bahawasanya ada adaptasi kepada zaman sekarang. Tadi kita bercakap mengenai pembentukan silat ini, terutama dalam membentuk jati diri dan sebagainya. Tapi kali ini nak bercakap juga mengenai bagaimana silat ini sebagai satu seni untuk mempertahankan diri. Bagaimana agaknya mereka nak praktikkan di luar sana sekiranya mereka diancam dan sebagainya. Nanti orang ingat orang belajar silat ni kira nak bergaduh. Itu stigma yang biasa kita dengar bila belajar seni berdiri, belajar silat kat luar cowboy juga. Kan? Tumbuk terabur juga. Itu yang penting. Kita dalam silat gayung kita ada beberapa jam yang khas mereka kena hadapi latihan tu. Dia kena 36 jam, peringkat asal 36 jam tu tak boleh lari. So sebab apa? Kita bentukkan sains sukan tadi kan. Kita bentuk ni masa memori kepada mereka. Automatik tangan tu naik, automatik dia tahan, automatik tahan. Ya. So masa memori tu penting di tangan-tangan mereka ni. Kita bentuk mereka dengan latihan berterusan sama berapa jam? 36 jam, 72 jam. So dengan situ mereka boleh praktikkan apa yang mereka belajar di dalam gelanggang dan di luar. Isu dia sekarang bila tak boleh cowboy YAB tu kan. Sebab mereka ni seminggu sekali kan, sebulan sekali kelasnya. Mereka memang tak boleh adaptasi kat luar. Tapi dengan silat kita kan ada masa yang perlu dia orang hadapi. Dan you tak lepas masa ni tak boleh. Jadi lepas tu baru kita boleh dasmen. Contoh bengkong kan. Bengkong tali pinggang tu. Kalau dia tak lepas berapa jam, berapa hari latihan, dia tak lepaskan. Sebab kita tahu anak murid kita nanti kat luar nanti habis silatnya. Kan? Bunga tu identiti saja. Nama saya Rizal. Nama saya Syab. Itu bunga tu. Tapi buah tu lain. Cara bercakap lain. Itu yang kita silat lah. InsyaAllah silat ni dia boleh guna kat luar. InsyaAllah. Saya nak tahulah Fizi, adakah semua peringkat umur boleh untuk belajar silat, dimulakan dengan siapa? Mungkin anak murid yang paling muda pernah diterima, untuk golongan-golongan wanita dan sebagainya, bagaimana pelibatan mereka, peratusan mereka dalam mempelajari silat dan sebagainya. Adakah semua orang sebenarnya boleh mempelajari silat? Orang kelainan upaya kalau mereka berminat dan sebagainya, adakah mereka juga boleh terbuka? Kita dalam pelajaran silat ni kita terbuka kepada semua. Maknanya tidak ada batasan dari sudut fizikal, dari sudut agama, dari sudut orang kata akademiknya, tak ada kemampuan diri. Jadi kita terima semua. Malah pada masa kini lebih ramai lagi anggota ahli-ahli silat kita ni terdiri daripada kaum-kaum perempuan, kaum-kaum wanita ramai, bermula daripada sekecil 5 tahun. Daripada 5 tahun sehinggalah ada yang mula mempelajari silat pada umur 60 tahun. Kita ada. Jadi tidak ada batasan itu kepada mereka-mereka yang berminat untuk menyertai silat seni gayung khususnya, boleh mempelajarinya, tidak kira apa pun keadaan yang ada pada diri mereka. Walaupun mereka ini kelainan upaya, kita tetap akan mengajar mengikut
pada kapasiti kesesuaian yang dia ada. Macam tu. Untuk kanak-kanak kita akan ajar untuk kesesuaian cara kanak-kanak. Cara remaja, cara dewasanya dewasa. Macam tu. Dia tak adalah berat-berat spesifik, kena tahan maki ke apa kata. Okey, itu sedikitlah sedikit penjelasan mengenai silat ini sendiri. Tapi selepas ini banyak lagi kita nak kupas, terutamanya kita nak lihat kepada satu kejohanan yang akan dianjurkan oleh PSSGM ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.